Kes harian COVID-19 terus melonjak, kedua tertinggi dicatatkan sejak pelaksanaan PKP Mac lalu. Geng Syed tumpas, 7 sekeluarga termasuk menantu diberkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes harian positif COVID-19 terus melonjak kepada 260 kes sekaligus menjadi yang kedua tertinggi dicatatkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 1 kes import dilaporkan jangkitan di luar negara dan 259 kes penularan dalam negara. Daripada 259 kes penularan di dalam negara, 130 kes adalah warga negara Malaysia dan 129 kes adalah bukan warga negara. Daripada 259 kes tersebut, sebanyak 31 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 119 kes. Untuk hari ini, Sabah mencatatkan kes positif tertinggi iaitu 118 kes. Diikuti Kedah 98 kes, Kuala Lumpur dan Selangor masing-masing 13 kes, Johor dan Putrajaya 5 kes, Terengganu dan Perlis masing-masing 2 kes. Manakala Melaka, Pahang dan Pulau Pinang 1 kes. Sebanyak 47 kes dilaporkan pulih, 20 kes dirawat di unit rawatan rapi dan 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada kematian terbaru dicatatkan. Pada masa sama, Tan Sri Nur Hisham berkata, KKM turut mengesan 4 kluster baru iaitu kluster Jalan Meru di Selangor, kluster Juhua di Sabah, kluster Selasih di Kuala Lumpur dan kluster Bah Ketil di Kedah. Sebelum ini, kes harian tertinggi dilaporkan pada 4 Jun lalu sebanyak 277 kes. Kes positif COVID-19 terus mencatatkan peningkatan dan kewujudan kluster baru. Antara kes terbaru terkena jangkitan membabitkan guru dan pemimpin kerajaan negeri. Dilaporkan beberapa pusat pentadbiran dan premis diarah tutup. Di Pulau Pinang, Sekolah Kebangsaan Permatang Janggos Penaga ditutup bermula hari ini sehingga 8 Oktober berikutan seorang guru wanita disahkan positif COVID-19. Semua murid di sekolah berkenaan perlu menjalani ujian saringan hari ini. Arahan penutupan itu dikeluarkan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Begitu juga di Johor, seorang guru wanita di sebuah sekolah menengah di Johor Bahru disahkan positif COVID-19 selepas dikesan kontak rapat kes membabitkan kluster Bakawali. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidyanandan berkata, guru itu dijangkiti oleh suaminya yang turut disahkan menghidapi pandemik berkenaan. Sehingga semalam, 9 kontak rapat kepada pasangan yang mencetuskan kluster Bakawali disahkan positif. Di Melaka, Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri di Kompleks Seri Negeri ditutup serta-merta pagi tadi selepas seorang adun dipercayai positif COVID-19. Difahamkan adun berkenaan pulang dari Sabah minggu lalu dan mengunjungi kompleks berkenaan semalam selepas tempoh kuarantin 3 hari ke atasnya tamat. Seorang ahli Majlis Mesyuarat Negeri Kedah juga disahkan positif COVID-19 selepas pulang daripada membantu kempen Pilihan Raya Negeri Sabah. Sumber berkata esko berkenaan dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahia Alustar untuk rawatan mulai semalam. Difahamkan beliau menjadi kontak rapat kepada pembantunya yang disahkan positif COVID-19 kemarin. Kerajaan Pahang pula menghadkan operasi perniagaan termasuk kedai serbaneka di daerah yang mempunyai kes aktif positif COVID-19 setakat 12.30 malam. Bagaimanapun, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Salahuddin Ishak berkata, arahan yang berkuat kuasa serta-merta itu tidak terpakai kepada pusat perubatan, klinik dan stesen minyak yang beroperasi dalam daerah terlibat.
7 sekeluarga termasuk 2 menantu dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah dikenali sebagai geng Said tumpas hasil 4 serbuan awal pagi tadi. Sindiket yang menjalankan kegiatan jenayah mereka sekitar Johor Bahru dan Iskandar Puteri itu mulai aktif sejak tahun lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maiden Piche berkata, suspek yang ditahan 4 lelaki dan 2 wanita tempatan serta seorang wanita warga Thailand berusia 35 hingga 64 tahun. Geng Said ini yang diketuai oleh ketua keluarga berusia 64 tahun turut dianggotai isterinya, 2 anak lelaki, seorang anak perempuan dan 2 menantu. Dia orang dapat dadah ni daripada Thailand, Nona. Masuk ke melalui Thailand dan daripada sempadan dibawa masuk ke Johor, tuan. Dan suspek utama yang kita tangkap pada hari ini pun pernah ditangkap, tuan, pada tahun 2003. Dia dipenjarakan selama 10 tahun, tuan, dibebaskan pada 2013. Sudah aktif balik, tuan. Sindiket ini ada kaitan dengan sindiket yang kita tangkap sebelumnya lah. Ada lagi Sakit Baki, anggota sindiket yang masih bebas yang kita sedang buru, tuan. Tambah Dato' Ayub, hasil ujian air kencing, seorang suspek berumur 43 tahun didapati positif dadah jenis metafetamin, manakala 2 suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Hasil serbuan, polis merampas 109 kg dadah jenis ganja dan menyita 5 buah kereta, 3 motosikal, wang tunai bernilai RM23,190. Keseluruhan rampasan dan sitaan dadah berjumlah RM758,840. Kesemua suspek akan direman esok untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ingin mendapat komisen yang tinggi, antara punca kebanyakan bas ekspres tidak mempunyai pemandu kedua dan tindakan itu antara kesalahan yang dikesan terutama membabitkan perjalanan melebihi 300 km dan pemanduan 4 jam ke atas. Ketua Seksyen Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan Muhammad Hasnur Kutik berkata, walaupun kesalahan itu jarang ditemui di negeri Pantai Timur, namun masih ada pengendali syarikat bas dan pemandu yang enggan mematuhi syarat terbabit. Dalam satu operasi, JPJ menggunakan taktik penyamaran sebagai penumpang bas ekspres secara berkala dan berambang bagi mengesan kesalahan yang dilakukan pemandu. Alasan dia kadang-kadang dia kata satu di antaranya dia nak satu pemandu sakit lah. Kemudian dalam masa yang sama juga dia nak kejar komisen tu. Jadi kalau dia bawa seorang tu banyaklah sikit. Tapi kebiasaannya kalau perjalanan jauh tu memang ada pemandu kedua kecuali kalau emergency lah. Seorang ni risiko untuk penumpang kan? Ya, risiko pada penumpang lah sebab pemanduan yang melebihi 4 jam tu ada segi fokus pemanduan tu akan hilang kalau secara berterusan lah. Ya. Boleh menyebabkan kemalangan. Operasi secara bersepadu itu dibuat bersama Jabatan Imigresen Kelantan dan Jabatan Kesihatan Kelantan. Pemeriksaan turut tertumpu kepada kesalahan memandu termasuk tiada buku log, tiada pemandu kedua dan berkaitan lesen pengendali. Selain itu, JPJ Kelantan turut memberi tumpuan kepada kesalahan teknikal yang membabitkan keadaan brek dan tayar bas. Jabatan Imigresen juga menahan 5 wanita warga Thailand berusia dalam lingkungan 20 hingga 30-an yang ingin ke Kuala Lumpur atas kesalahan pelanggaran permit. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah bermula tengah malam 3 Oktober sehingga 16 Oktober ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tindakan itu dilaksanakan berikutan peningkatan kes COVID-19 di negeri terbabit. Dalam kenyataan medianya, Datuk Seri Ismail memaklumkan perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri hari ini. Namun begitu, perkhidmatan penting seperti bekalan makanan, perubatan, keselamatan dan lain-lain dibenar melakukan perjalanan rentas daerah. Sepanjang tempoh ini, mereka yang sedang dikuarantin dan akan tamat tempoh kuarantin turut dibenarkan pulang ke daerah masing-masing atau pulang ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Pun begitu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB di 4 daerah iaitu di Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Sempurna yang diumumkan sebelum ini kekal berkuat kuasa seperti biasa.
Sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan oleh Kerajaan Negeri Sabah dari semasa ke semasa. Urusan berkaitan hal ehwal Bumiputera diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, setelah meneliti beberapa resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera 1 yang dikemukakan oleh Majlis Perundingan Melayu MPM hari ini, beliau bersetuju dengan beberapa cadangan itu. Komitmen kerajaan masih teguh dan saya nak sebutkan komitmen kerajaan Perikatan Nasional tentu lebih teguh daripada teguh terhadap usaha untuk melaksanakan agenda Bumiputera ini sebagaimana yang telah dapat dilihat melalui usaha memperkasakan modal insan Bumiputera dan usaha untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi. Turut hadir pada Kongres berkenaan Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Mustafa Muhammad. Kongres Ekonomi Bumiputera 1 hari ini menggariskan 13 resolusi iaitu bagi memperkasakan semula Bumiputera selain menterjemahkan semua peluang dan hak dengan lebih bijaksana. Selain itu, kerajaan bersama semua pemegang taruh Bumiputera perlu sepakat bertindak secara kolektif, memajukan dan memakmurkan Bumiputera secara adil dan saksama tanpa mempertikaikan atau merampas hak dan kepentingan pihak lain. Bertemu kembali. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini memanggil 2 selebriti bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan perniagaan air yang dijalankan mereka. Difahamkan pasangan selebriti itu hadir tengah hari tadi ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya untuk diambil keterangan membabitkan kes tersebut. Menurut sumber, setakat ini siasatan masih dijalankan namun penglibatan pasangan selebriti tersebut tidak dapat dipastikan. Jelasnya, selain mereka, beberapa individu termasuk selebriti lain yang mempunyai kaitan dengan kes terbabit juga mungkin akan dipanggil. Setakat ini masih tidak dapat dipastikan sama ada mereka akan ditahan memandangkan proses merakam keterangan masih berjalan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki ketika diajukan soalan mengenai siasatan kes berkenaan bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali mengemukakan surat tuntutan kepada Pejabat Peguam Negara AGC dengan menuntut ganti rugi daripada kerajaan kerana mendakwa perkhidmatannya ditamatkan secara tidak sah oleh Kerajaan Pakatan Harapan 2 tahun lalu. Beliau berkata penamatan khidmatnya melalui surat bertarikh 5 Jun 2018 oleh Ketua Setiausaha Negara menyebabkannya mengalami kehilangan dan kerugian pendapatan, allowance dan faedah lain. Surat itu menyatakan Tan Sri Muhammad Apandi tiada pilihan lain selain meneruskan dengan tindakan undang-undang bagi menuntut ganti rugi termasuk ganti rugi teladan jika tidak menerima sebarang tawaran pemulihan atau ganti rugi daripada kerajaan dalam tempoh 7 hari. FGV Holdings berhad kecewa dengan tindakan Amex Syarikat melarang import minyak sawit dari syarikat itu bermula semalam berikutan siasatan terhadap tuduhan bahawa ia menggunakan buruh paksa. Dalam satu kenyataan media hari ini, FGV menegaskan semua isu yang dibangkitkan telah menjadi bahan perdebatan umum sejak 2015. Kenyataan itu juga menyebut FGV sudah melaksanakan banyak usaha antaranya memperkuatkan prosedur dan proses dalam pengambilan pekerja asing. Ia dengan menubuhkan 4 pusat sehenti di dalam negara dan di negara sumber iaitu di India dan Indonesia. FGV juga menjelaskan pihaknya tidak terbabit dengan pengambilan pekerja berstatus pelarian kerana bermula 2020 hanya pekerja asing dari India dan Indonesia diambil menerusi proses yang sah. Sehingga Ogos lalu, FGV mempunyai 11,286 pekerja Indonesia dan 4,683 pekerja India. FGV juga tidak mengambil pekerja kontrak.
Laporan semalam menyebut Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat menerusi perintah pelepasan tahan WRO menyekat semua produk FGV apabila penyiasatan mendapati terdapat penggunaan buruh paksa. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC digesa memberi keutamaan untuk segera memperkukuhkan status sosioekonomi dan kesejahteraan wanita pasca pandemik COVID-19 di rantau ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, impak ekonomi dalam kalangan wanita lebih terjejas berbanding lelaki, memandangkan pendapatan dan simpanan mereka lebih kecil. I do believe that more could be done. For example, women's participation is still lacking in digital economy, leadership roles in various levels of decision-making processes, as well as in science, technology, engineering and mathematics. Hence, I strongly urge the APEC strengthens public-private partnership and engagement with industries. Hence, I strongly urge that APEC strengthens public-private partnership and engagements with industry with the support from APEC to work towards this cause. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Dialog Dasar Peringkat Tinggi Maya 2020 mengenai wanita dan ekonomi baru-baru ini. Beliau turut berkongsi usaha yang dilakukan Malaysia dalam membantu rakyatnya menghadapi COVID-19. Jelasnya, menerusi penjana, keperluan khusus wanita turut diutamakan seperti memberi sokongan kewangan, pembangunan kemahiran dan pelindungan sosial semasa pandemik selain membolehkan mereka bergerak maju untuk pemulihan yang berterusan. Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC merupakan cabang sektor swasta APEC. Tambah Datuk Seri Rina, berdasarkan Beijing Plus 25 Global Data Analysis mengenai ekonomi dan kehidupan produktif wanita, daripada kalangan wanita yang bekerja, 58% atau 740 juta orang berada dalam ekonomi tidak formal. Selain itu, wanita berusia 25 tahun hingga 34 tahun adalah 25% lebih cenderung berbanding lelaki untuk hidup dalam keadaan kemiskinan tegar. Katanya, merujuk Forum Ekonomi Dunia, majoriti mereka yang berada di barisan hadapan dalam usaha menangani pandemik di peringkat global ialah wanita, memandangkan golongan ini membentuk 70% daripada keseluruhan kaki tangan perkhidmatan kesihatan dan sosial. Tiada harga yang mampu dibayar setanding dengan senyuman pada kanak-kanak yang fizikal mereka tidak seperti insan normal lain. Itu yang membuatkan seorang bekas guru mahu terus membantu mereka yang mengalami kecacatan pada bahagian tangan dengan menghasilkan tangan elektronik yang dapat berfungsi seperti tangan manusia biasa. Ini antara rutin biasa Sujana Muhammad Rejab sejak menjadi pereka tangan elektronik 7 tahun lalu. 2 tahun pertama, Sujana banyak menghabiskan masa dengan membuat kajian mengenai tangan elektronik. Selepas berpuas hati pada tahun 2015, baru Sujana mula mencipta tangan mekanikal dengan menggunakan teknologi cetakan 3 dimensi dan dilengkapi sensor pergerakan. Apa yang kita buat tangan ni sebenarnya bukan kita nak ubah minda masyarakat yang mana bila orang fikir bila tak ada tangan, dapat tangan, dia boleh pegang tu. Dia boleh pegang ni. Sebenarnya bukan itu objektif kita. Objektif kita adalah untuk memberi dia lebih keyakinan. Self-confident. Sebab kalau dia tak confident dengan diri dia, macam mana dia nak teruskan kehidupan dia. Itu yang kita fokuskan. Terbaru, Kerajaan Negeri Perak mengumumkan kerjasama dengan syarikat diterajui Sujana MyVista. Tanpa Sujana, kos bagi menghasilkan sebuah tangan elektronik boleh mencecah dari RM5,000 hingga ke RM10,000. Proses mereka bentuk tangan elektronik juga perlu mengambil kira aspek penyelenggaraan. Ini kerana Sujana seboleh-bolehnya tidak mahu membebankan pengguna. Actually design dia sama, cuma tangan mekanikal ni perlukan kekuatan siku dia. Dia tak ada sensor, jadi sukar untuk ni pasal tangan yang apa ni ada ni kecil. Jadi untuk guna mekanikal tu dia sukar sikitlah. Dia tak dapat hold untuk satu masa yang lama. Yang baru ni hanya menggunakan sensor. Jadi mudahlah untuk dia cengkap pegang barang tu lah. Sehingga kini Sujana sudah menghasilkan hampir 60 buah tangan elektronik yang disumbangkan kepada kanak-kanak di seluruh Malaysia dan juga luar negara.
Kita ke laporan antarabangsa. Brad Parscale, penasihat kanan untuk kempen pilihan raya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, menarik diri bagi mendapatkan bantuan terhadap tekanan yang melampau. Dalam satu kenyataan kepada media Amerika Syarikat semalam, Parscale, 44 tahun, menjelaskan mahu mengundurkan diri daripada sebarang peranan dalam kempen itu pada masa depan bagi memberi tumpuan kepada keluarganya selain mendapatkan bantuan menangani tekanan luar biasa dihadapinya. Kenyataan itu dikeluarkan beberapa hari selepas Parscale dibawa ke sebuah hospital setelah isterinya melaporkan beliau bersenjata dan mengancam akan mencederakan dirinya ketika di rumah mereka di Fort Lauderdale, Florida. Beliau digantikan oleh Bill Stepien, bekas pengarah hal ehwal politik Trump di Rumah Putih. Kata jurucakap Kementerian Luar China, negara itu akan berkongsi vaksin COVID-19 dengan negara lain pada harga yang berpatutan. Biarpun ketika ini vaksin dari pelbagai negara sedang dibangunkan, apa yang jelas China akan menawarkan dengan harga yang munasabah. Jurucakap kementerian itu, Wang Wenbin, ketika memberikan taklimat kepada media, mengulas mengenai laporan media yang mengatakan vaksin COVID-19 yang dibangunkan China akan lebih mahal daripada yang disediakan Amerika Syarikat dan negara Eropah. Malah China berjanji untuk menjadikan vaksin itu mudah diakses dengan menawarkan harga berpatutan untuk negara membangun. Keutamaan juga akan diberikan kepada negara membangun dan diedarkan melalui pelbagai cara, termasuk sebagai bantuan percuma atau didermakan. Bank Dunia telah meluluskan pinjaman bernilai $600 juta Amerika untuk menyokong kerajaan Filipina mengukuhkan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kurang berkemampuan ketika pandemik COVID-19. Pinjaman itu membolehkan Filipina melaksanakan program Pantawid Pamilyang Pilipino atau 4P untuk memberi geran tunai bersyarat kepada keluarga termiskin. Ia bagi memastikan anak-anak keluarga miskin dapat terus bersekolah dan sihat ketika negara mengambil langkah-langkah mengawal pandemik. Selain itu, projek berkenaan akan menyokong penggunaan teknologi dan platform digital canggih. Program 4P sudah memberi manfaat kepada lebih 4 juta keluarga atau sekitar 20% penduduk negara itu, termasuk 8.7 juta kanak-kanak. Bertemu kembali dengan laporan sukan. Penswastaan pasukan Liga Malaysia hampir lengkap sepenuhnya apabila tarikh akhir proses yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tamat semalam. PDRM menyertai 18 pasukan yang telah diluluskan menyaksikan hanya tinggal Felda United dan UKMFC masih belum selesai, sekaligus menimbulkan persoalan apakah akan ada lagi tolak ansur daripada FAM. Secara umumnya, proses penswastaan pasukan yang beraksi di Liga Malaysia hampir sempurna. Pemisahan daripada FA ke FC merupakan syarat daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sejak 8 tahun yang lalu dan kini ianya bakal dipenuhi pasukan tempatan. Penswastaan ini telah mencapai objektifnya yang mana kita telah mencapai sekurangnya 99% kebanyakan pasukan telah berjaya menswastakan pasukan ini. Ini merupakan satu pencapaian baik yang telah diadakan oleh FM itu sendiri. Tinggal 2 pasukan sahaja lagi iaitu Felda United dan UKMFC yang belum selesai kerana masih dalam proses penelitian. 19 pasukan pula telah diluluskan diketuai Johor Darul Takzim, Sarawak United FC, Petaling Jaya City FC, Armed Forces FC, Negeri Sembilan, Kelantan United FC, Melaka, Terengganu FC, Kuching FA, Sabah, Kuala Lumpur, Perak, Selangor, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, UiTM FC dan terbaru PDRM. FAM optimis transformasi yang dilakukan akan meningkatkan kualiti proses urus tadbir pasukan serta mengatasi masalah-masalah lapuk seperti kewangan yang menjurus kepada kelewatan pembayaran gaji. Selalu perbincangan coach Yusri Ceklah.